Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita sambung lagi pengajian Alfiyah As-Suyuti, yang mana kita dah berhenti pada siri yang lepas pada bait 778 yang berkaitan dengan nama-nama dan kunyah perawi. Dan kita dah sebut bahawa perbahasan ini penting kerana ia akan memberikan seorang yang penuntut ilmu hadis tu satu kemahiran untuk nak membezakan nama-nama perawi supaya tidak berlaku kecelaruan dan kesilapan. Dan ini insya-Allah kita akan sambung pengakhiran daripada bab ini, iaitu yang berkaitan dengan al-asma wal kuna, nama dan kunyah, yang ditambah di atas apa yang ditulis oleh Ibn Salah dan kitab Alfiyah sebelum ini yang ditambah oleh Al-Hafidh As-Suyuti, penulis kitab ini sendiri. Jadi kata Imam As-Suyuti rahimahullah, wa allafa al-khatib fil ladhi wafa kunyatuhu ma'asmihi mu'talifa mithlu abil qasimi wahwal qasimu fadhakirun biwahidin lawahimun. Maksudnya dalam perbahasan ni, al-Imam ataupun Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama besar hadis di Baghdad yang meninggal pada tahun 463 Hijrah, yang mana ketika itu Al-Khatib Al-Baghdadi adalah seorang tokoh hadis yang besar di bahagian di belah Baghdad, dan kemudian Al-Hafidh Ibn Abdul Barr adalah tokoh yang besar di bahagian Andalus sana ataupun di bahagian timur. Al-Khatib Al-Baghdadi dia ada tulis mengarang satu kitab yang berkaitan dengan perawi-perawi dan kunyah, ataupun kita kata perawi-perawi yang namanya sama dengan kunyah dia. Kenapa? Supaya tidak keliru nanti kata, oh yang ni sebenarnya nama ataupun yang ni sebenarnya kunyah dia. Contoh kat sini dibawa Abul Qasim wahwal Qasim. Nama perawi itu sebenarnya Al-Qasim, tetapi dia juga kunyah dia Abul Qasim. Jadi seolah-olah kalau orang kata Abul Qasim, orang akan tahu bahawa nama anak dia Qasim. Tetapi bila orang confuse, dia ni Qasim ataupun sebenarnya Abul Qasim, sama ada kita ingat dia orang yang sama atau orang yang lain, ataupun Abu tu kita ingat hilang daripada nama dia. Jadi kita akan confuse sama ada Qasim itu kesilapan daripada Abul Qasim, terbuang Abu tu, ataupun itu actually is nama dia. Jadi kat situ penting dibuat satu kitab yang menghimpunkan perawi-perawi yang memiliki nama dan kunyah yang sama. Okey. Dia kata wa fil ladhi kunyatuhu qad ulifa ismu abihi ghalatun bihi intafa. Itu kita sebut kenapa dia mengarang kitab ni. Nahwu abi muslimin bin muslim wa huwa al-agharrul madani fa'lami. Okey, dia kata contohnya dibuat lagi satu penulisan yang mana dia kata kunyah seseorang itu sama dengan nama ayah dia pula. Contoh Abu Muslimun bin Muslim. Jadi kalau orang tak perasan, orang akan ingat, sekejap, Ibnu Muslim bin Muslim ke Abu Muslim bin Muslim? Sebab biasanya bila kita kata Abu Muslim means anak dia nama Muslim. Tetapi dalam kes ni, bapa Abu Muslim ni pun nama Muslim. Jadi dia pun macam, mungkin ada orang tak perasan, dia ingat Abu tu sebenarnya Ibnu. Dia tersalah. Dia kata Abu Muslim, orang ingat dia sebagai anak kepada Muslim. Jadi dia pun buat satu penulisan. Dan kita kena ingat, orang-orang Arab ni biasa, dia bagi nama anak dia sama dengan nama dia ke ataupun nama ayah dia. So jangan kita rasa macam pelik kalau nama perawi itu Muslim bin Abdullah ibn Muslim, bin Abdullah bin Muslim balik. Sebab itu banyak. Kalau kita tengok ada perawi-perawi yang nama dia Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Kita boleh tengok dalam beberapa nasab keturunan dia berulang-alik nama yang sama dengan atuk dia, dengan moyang dia. Jadi itu perkara biasa. Jadi kalau kita tak familiar, mungkin kita ingat ada berlaku kesilapan. Kemudian ditulis wa allafal azdiyu aksa thani nahu Sinan ibni Abi Sinani.
Abu Al-Azdi kat sini, Abul Fath Muhammad bin Husain Al-Mawsili Al-Azdi, seorang ahli hadis yang masyhur. Dia pun buat satu kitab yang terbalik daripada tulisan Khatib tadi. Dia kata contoh kat sini, Sinan bin Abi Sinan, yang mana nama anak dia tu bersamaan dengan kunyah ayah dia. Ayah dia nama kunyah dia Abu Sinan, dan dia sendiri nama Sinan. Itu logik lah, sebab ayah dia, of course kunyah dia dipanggil dengan nama dia. Jadi dia pun buat satu kitab begitu, Sinan bin Abi Sinan. Jadi Sinan bin Abi Sinan ni adalah seorang perawi daripada Madinah yang thiqah, meninggal sekitar tahun 105 Hijrah, yang mana hadis dia ada diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian dia kata lagi, wa allafu man waradat kunyatuhu. Siapa dia kata kat sini, ada sebahagian ulama yang menulis tentang sebuah kitab. Antara ulama yang tulis contohnya Abul Hasan bin Hayawayh dan juga Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ni ulama besar hadis yang meninggal tahun 571 Hijrah. Dia ada kitab yang boleh kata yang telah diterbitkan, boleh kata setahu saya kitab yang paling panjang setakat ini yang ada diterbitkan. Kitab Tarikh Dimashq. Tarikh Dimashq ataupun sejarah Damsyik tu ditulis oleh Ibnu Asakir, yang sekarang ni diterbitkan sebanyak 70 jilid. 70 jilid. Dan saya rasa kalau susun, mungkin daripada hujung pentas ni boleh sampai ke hujung pentas tu lah, dia punya panjang kitab dia. Yang ini antara keajaiban yang mana ulama selalu tertanya-tanya macam mana Ibnu Asakir tulis, sejak bila dia menulis kitab yang begitu panjang ni. Yang mana dalam kitab Tarikh Dimashq dia menghimpunkan pertama sekali sejarah bumi Damsyik. Yang kedua, dia menghimpunkan juga tentang siapa, dia rekodkan siapa daripada kalangan ulama yang pernah masuk ke bumi Dimashq, yang pernah ambil hadis di Dimashq, ataupun perawi itu sendiri daripada Dimashq. Dan dia akan letak hadis-hadis perawi itu. Itu contohnya, okey, disusun yang mana perawi mula daripada huruf alif. Contoh Ahmad bin Fulan bin Fulan. Jadi siapa yang riwayatkan, ataupun dia akan sebut siapa guru-guru Ahmad, siapa murid-murid dia, hadis apakah yang diriwayatkan. Dan perawi itu syarat dia mesti sama ada perawi itu daripada bumi Damsyik, ataupun perawi itu pernah masuk sebentar untuk nak belajar hadis ataupun mengajar hadis di bumi Dimashq. Itu kelebihan kitab Tarikh Dimashq, yang mana sekarang ni antara salah satu daripada kitab sejarah yang sangat penting untuk kita mengetahui latar belakang ataupun biografi perawi, dan juga kita nak tahu tentang status perawi itu. So kitab Tarikh Dimashq antara kitab yang penting. So Tarikh Dimashq ni, Ibnu Asakir ni datang selepas Al-Khatib Al-Baghdadi. Yang tadi kita bagi tahu Al-Khatib Al-Baghdadi, dia ada kitab Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad ni adalah, dia berkaitan dengan sejarah bumi Baghdad. So dia ada cerita tentang Baghdad daripada dulu sampai sekarang, dan dia juga bawa perawi-perawi yang daripada Baghdad dan perawi-perawi yang pernah masuk dan menetap di Baghdad. So Ibnu Asakir dia buat Tarikh Dimashq, dan ulama-ulama lain pun karang selepas itu seumpama. Ada Tarikhul Mawsil, ada Tarikh Harran, ada Tarikh Al-Madinah, ada tarikh macam-macam negeri yang mana tempat dulu ulama-ulama Islam menuntut ilmu di sana ketika itu. Dan itu semua menjadi khazanah yang berharga buat umat Islam sampai ke hari ini masih ada. Dan mereka yang mengkaji hadis ataupun mengkaji sejarah itu, biasanya dia akan tahu tentang kitab-kitab ni. Dia kata wa'allafu man waradat kunyatuhu wa wafaqathu kunyatan zaujatuhu. Yang ini menarik juga. Dia dihimpunkan perawi-perawi yang kunyah dia bersamaan dengan kunyah isteri. Okey, contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia akan himpunkan, okey, Abu Bakar As-Siddiq, yang mana kita pun tahu Abu Bakar As-Siddiq ni adalah kunyah. Isteri dia juga digelar sebagai Ummu Bakar. Ummu Bakar. Tapi Ummu Bakar ni yang dia kahwin awal-awal dulu. Yang mana tidak sahlah Islam dia. Daripada sudut riwayat, Ummu Bakar ni tidak masuk Islam. Antaranya sahabat Nabi, misalnya Abu Dhar. Yang mana Abu Dhar, dia punya kunyah dia pun sama dengan isteri dia, Ummu Dhar. Yang ni mungkin kita kata agak biasalah, sebab mungkin kita kata nama anak kita sama. So kalau kita Abu Muhammad, so mungkin kita punya
isteri pun digelar sebagai Ummu Muhammad. Cuma dalam kes ni dia bukan kerana nama anak. Abu Bakar bukan sebab ada nama anak dia Bakar. Ataupun Abu Dhar bukan sebab nama anak dia Dhar. Jadi tapi sama nama pasangan. Kemudian dia kata lagi wa fil ladzi wafaqa fi ismihi al-aba nahwu Adi ibn Adi an-nasaba. Kemudian ada juga Abul Fath al-Azdi Al-Ya'muri tadi, dia menulis sebuah kitab yang menghimpunkan nama anak yang sama dengan nama ayah dalam dunia perawi. Dihimpunkan perawi-perawi yang mana nama dia sama dengan nama ayah. Adi bin Adi. Dalam contoh ni dia bawa contoh Adi bin Adi daripada bumi Kufah, yang mana dia ni adalah salah seorang daripada orang kanan Umar bin Abdul Aziz, yang hadisnya juga ada diriwayatkan dalam Ibn Majah, seorang perawi yang thiqah. Nama dia Adi bin Adi Al-Kufi. Jadi nama anak itu yang uniknya, orang Arab ni kadang-kadang dibubuh nama anak dia sama dengan nama dia sendiri. Itu jarang-jarang ataupun mungkin kita tak pernah jumpa dalam masyarakat Melayu kita. Jadi kalau nama kita contohnya siapa? Contoh siapa-siapalah nama kita kan? Ikmal. Kita pun tak ada letak nama anak kita Ikmal balik. Melainkan nama tu murakkab. Nama yang orang bercantum-cantum ni, dia letak Muhammad sekian. Anak dia mungkin dia nak juga Muhammad sekian. Ataupun sometimes dia letak nama keturunan, Wan ke, siapa-siapa lah. Jadi itu partly lah, itu lebih kepada nama macam kita kata nasab. Tetapi nama yang betul-betul ni jarang masyarakat kita diletak nama anak dia yang sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ada, orang Arab biasa buat. Sebagai contohnya, dia suka dengan nama Muhammad. Sebab bagi dia itu adalah satu bentuk untuk nak macam kira kata tabarrukan dengan nama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia ni dibubuh nama anak dia Muhammad, anak dia tu pun bubuh nama anak dia Muhammad lagi, dia pun bubuh nama anak dia Muhammad. So orang Arab biasa, kalau kita tengok nama yang sama, anak dia Abdullah, bapa dia pun Abdullah, boleh jadi. Sebab dia ni simple je, bila bagi nama dia tengok, oh hadis bagi tahu nama yang paling Allah suka Abdullah dan Abdul Rahman. So kita bubuh nama anak kita, ada Abdullah, ada Abdul Rahman. Kalau ada lebih, Abdul Aziz, ataupun nama-nama yang ada merangkumi nama-nama Allah Azza wa Jal. Jadi biasa dibubuh macam tu. So kita tak pelik kalau kita jumpa orang Arab yang mana nama anak dia sama dengan nama ayahnya sendiri. Siapa nak try buat macam tu, try lah. Boleh, kalau siapa yang boleh beranak lagi, memiliki anak, try bubuh nama sendiri kan. Mesti orang macam pelik ya, aku panggil nama aku sendiri. Kemudian dia kata kat sini, wa iyazid ma'a jaddihi fahassini kal Hasani ibn al-Hasani ibn al-Hasani. Alright. Macam dia kata dimasukkan juga even perawi yang macam tadi kita bagi tahu, dia bukan sama saja nama dia dengan ayah dia, tapi sama dengan atuk dia juga. Contohnya kat sini Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Hasan. Al-Hasan kat sini bermaksud dia adalah seorang perawi yang makbul, yang hadisnya ada diriwayatkan oleh Abi Daud dan An-Nasa'i. Meninggal tahun 145 Hijrah. Ayah dia juga nama Hasan, yang mana ayah dia nama Hasan ni adalah seorang perawi yang okey, Saduq, yang meninggal tahun 97 Hijrah. Ayahnya lagi nama juga Hasan, yang merupakan cucu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Hasan bin Ali bin Abi Talib. So nama dia Hasan bin Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. So 3 generasi nama yang sama. Tapi dulu tak salah saya ada jumpa yang 9 generasi atau 7 generasi yang mana nama yang sama dengan ayahnya tu. Okey. Jadi itu yang berkaitan dengan ada lagi. Okey. Katanya kemudian sambung lagi, au syaikhahu wa syaikhahu qad bana Imrana an Imrana an Imrana. Itu dia buat contoh lagi. Ini benda-benda yang dia kata nama-nama perawi yang unik untuk kita ambil tahu. Misal kata yang tadi kita kata nama ayah daripada nama ayah, tapi yang ini daripada nama yang sama, guru di nama yang sama, guru di nama yang sama. Contoh kat sini dia kata Imran daripada Imran. Jadi maksud dia kat yang Imran yang pertama iaitu Imran bin al-Muslim al-Minqari, yang mana dia adalah seorang perawi yang saduq, ada hadis di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Imran yang bin Muslim al-Munqiri ni, dia punya guru dia riwayat daripada Imran juga. Imran bin Milhan
seorang mukhadram yang thiqah. Mukhadram yang thiqah meninggal tahun sekitar 145 Hijrah. Yang mana mukhadram ni maksud dia apa? Mukhadram adalah orang yang hidup pada zaman Nabi SAW. Dia masuk Islam tapi dia tak bersempat bertemu dengan Nabi. Jadi itu dinamakan mukhadram. Dia sezaman dengan Nabi tetapi dia tidak sempat bertemu dengan Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi, maka dia dipanggil sebagai sahabat. Jadi kat sini Imran daripada Imran. Imran yang ketiga ni adalah sahabat yang masyhur yang dinamakan sebagai Imran bin Al-Husain Al-Khuzai, seorang sahabat yang meninggal tahun 52 Hijrah dan pernah menjadi qadi di Kufah. Yang mana hadis Imran bin Husain ini ada diriwayatkan dalam riwayat jemaah daripada Kutubus Sittah. Semua ada hadis-hadis daripada Imran bin Husain. So ni maksudnya nama anak murid dia sama dengan nama dia, kemudian nama anak-anak murid dia pun sama dengan nama dia. So ini adalah satu benda yang penting juga sebenarnya untuk yang kita tahu. Sebab kita khawatir bila orang tu kata Imran, kita pun jadi macam, jap, ni berapa Imran sebenarnya? Ke sebenarnya ada tertambah? Ke dia confuse Imran yang mana satu? So penting untuk kita tahu nama-nama yang agak confuse ni. Awis musyaikhin li abihi ya'tasi Rabi'u bin Anasin an Anasi. Alright. Kat sini contohnya dia kata boleh jadi dibawa lagi himpunan yang perawi tu nama ayah dia sama dengan guru dia, supaya kita tak confuse. Sama juga kalaulah dikata contohnya perawi Rabi' bin Anas an Anas. Jadi kalau dalam kitab nanti ataupun dalam manuskrip tu dia tulis Rabi' bin Anas, tak ada nanti kita ingat bin tu sebenarnya an, which is an tu maksudnya dari. Jadi kita pun tahu, oh Rabi' bin Anas daripada Anas. So kita tahu yang oh ayah dia pun nama Anas. So tidak semestinya kita kata macam nanti dia ada salah kat situ. Kita tahu Rabi' bin Anas an Anas. So kita tak ingat Anas nama ayah Rabi' itu, tambahan semata-mata. Okey, tu maksudnya Rabi' bin Anas Al-Hanafi, seorang yang pernah tinggal di Khurasan, perawi yang saduq. Okey, kemudian dia kata au syaikhuhu warrawi anhu al-hari al-jari yarfa'u wahm al-qalbi wat-tikrari mithlul Bukhari rawiyan an Muslimi wa Muslimun anhu rawa faqassimi. Okey, contohnya dibawa lagi contoh, dihimpunkan perawi yang mana nama guru dia sama dengan nama murid dia yang masyhur. Contohnya kat sini dia kata Al-Imam Al-Bukhari riwayat daripada Muslim. Riwayat daripada Muslim. Jadi dia explain kan dalam buku ni, Muslim ni siapa? Okey, Muslim ni siapa? Sebab Muslim yang menjadi guru Al-Bukhari ni lain daripada Muslim yang menjadi murid kepada Bukhari. Menjadi guru Bukhari Muslim bin Ibrahim Al-Azdi, seorang perawi yang thiqah, meninggal tahun sekitar 222. Anak murid dia yang Muslim, yang menulis kitab Sahih Muslim, itu adalah Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi. Yang tu lain. Itu Imam Muslim yang meninggal tahun 261 Hijrah. Jadi tak ada nanti orang akan ingat terbalik. Bila orang kata Rawal Bukhari wa an Muslim sekian. Orang ingat terbaliklah. Patutnya Rawa Muslim anil Bukhari. So orang ingat Muslim yang jadi guru Bukhari itu sebenarnya adalah Imam Muslim yang karang Sahih Muslim, which is not. So dia terangkan dalam kitab itu tentang nama guru perawi yang boleh bersamaan dengan nama anak murid dia sendiri. Okey, kemudian dia kata wa fi sahihi qad rawa Syaibani an Ibni Aizarin anis Syaibani. Itu dia pun bawa lah contohnya. Contoh yang sama dia kata ada berlaku di dalam Sahih Al-Bukhari. Dia kata seorang perawi Syaibani yang riwayatkan daripada Ibnu Aizar daripada Syaibani. Jadi ada Syaibani, kemudian ada Syaibani di atas lepas daripada guru dia. So kita kena tahu kat sini dia pun jelaskan bahawa Syaibani yang pertama adalah Sulaiman Al-Kufi. Syaibani perawi yang thiqah, ni berlaku dalam Sahih Al-Bukhari. Daripada Ibni Aizar, juga seorang perawi Kufi yang thiqah. Daripada Syaibani juga yang ketiga, yang Syaibani yang kedua ni adalah perawi daripada Kufah juga yang bernama Sa'id bin Iyas.
Jadi kita kena bezakan antara Syaibani yang pertama dan juga Syaibani yang kedua. Awismuhu wa nasabun faddakiri, ataupun yang bersamaan namanya dengan nasab dia. Nama dia sama dengan nisbah dia. Macam contoh dia kata Himyari bin Bashir al-Himyari. Nama dia pun dah dipanggil Himyar, Himyari, dan dia punya nisbah pun Himyari juga. Dia sebab Arab ni al-Himyari, maksudnya al-Himyari tu dia boleh merujuk kepada nasab keturunan. Boleh jadi juga maksudnya dalam keturunan dia ada orang yang dipanggil ataupun nama dia Himyar, ataupun boleh jadi dipanggil nisbah itu kerana nama tempat. Boleh jadi juga sebab yang lain. Contoh, kalau kita kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali Ibn Hajar. Kenapa dia dipanggil Ibnu Hajar? Disebabkan ada daripada kalangan moyang dia yang dipanggil sebagai Hajar. Jadi dia ni dipanggil macam anak Hajar. Okay, jadi nisbah dia dah famous, iaitu kita kata sebenarnya itu kunyah lah. Tetapi dia Al-Asqalani. Al-Asqalani ni merujuk kepada nama tempat di Palestin, bumi Asqalan. Al-Baghdadi, nama tempat Baghdad. Tetapi Al-Imam Syafi'i, kenapa dia dipanggil Al-Imam Syafi'i? Sebab nama moyang-moyangnya yang bernama Syafi'. Jadi Syafi'i bukan nama tempat, tetapi nisbah itu bergantung kepada dia punya keturunannya. So boleh kata orang Arab ni sama ada merujuk kepada ada keturunan dia ataupun merujuk kepada nama tempat itu sendiri. So kita tengoklah, kita kena tahu dalam dunia perawi, kita nak tahu tentang tu, kita rujuk kepada kitab-kitab yang dinamakan sebagai kitab Al-Ansab. Kitabul Ansab ni adalah kitab yang berkaitan dengan nisbah, dan antara ulama yang popular menulis karangan ini yang selalu menjadi rujukan pengkaji hadis sejarah zaman kini, iaitu Al-Imam As-Sam'ani. Yang mana As-Sam'ani dia menulis Kitabul Ansab is a very interesting. Kita nak tahu daripada mana susu galuh perawi, dan daripada mana nisbah itu. Kadang-kadang kita tak faham tau. Kita ingat contoh bila orang kata At-Tamimi, oh ini mesti daripada Bani Tamim ni, yang famous dalam hadis tu. Tetapi rupanya At-Tamimi ni kat sini bukan merujuk kepada Bani Tamim yang dimention tu. Rupanya At-Tamim tu merujuk kepada tanah Melayu tak. Tapi merujuk kepada mungkin ada seorang lelaki lain, suku klan lain, daripada negeri lain yang dipanggil At-Tamimi. Tu very interesting kitab yang mana dia nak bicarakan dan disebut juga antara tokoh-tokoh yang tersohor yang digelar ataupun dinisbahkan kepada al-sekian-sekian-sekian. Dan dia dah susun semua nisbah itu mengikut huruf mu'jam ataupun huruf abjad lah. Yang itu interesting, kita nak tahu susu galuh keturunan. So kita tak boleh macam terus rushing bila kita tengok perawi ni Al-Fulan, kita ingat dia adalah yang famous yang tu. Rupanya tak. Rupanya dia ada nisbah-nisbah yang berbeza, dan itu penting untuk kita belajar. Fannul Ansab, iaitu kita kata kesenian berkaitan dengan nisbah dan nasab ini, sangat diambil berat oleh ulama-ulama Arab dulu. Dia satu kesenian yang kita kata sebenarnya dah pupus. Dah semakin pupus. Yang mana semakin lama semakin orang tak ambil tentang seni ni, which is dulu ni is very important. Al-Hafidh Mughlatai, murid kepada Imam Al-Mizzi, yang mengkaji kitab Ikmal Tahdhibul Kamal ni, yang menghimpun juga perawi-perawi hadis daripada Kutubus Sittah. Dia selalu condemn guru Mizzi ni dalam bab ansab lah. Maksudnya dia selalu kata guru dia ni tak berapa mahir ataupun tersilap dalam bab ansab. So bila dinisbahkan perawi tu ada tersalah-salah. Sebab dia memang terror. Bab tu dia memang terror. Dia tahu ni daripada keturunan mana, ni daripada keturunan mana, ini nisbah di asal mana, negeri mana, fulan. Dia memang terror bab tu. Jadi itu satu kesenian yang seronok sebenarnya kalau kita ambil tahu, dan boleh kita kata kesenian yang semakin pupus lah pada zaman ini. Waman bilafdhi nasabin fihi summi mithaluhul makki thumma al-hadrami. Kemudian dia dihimpunkan juga perawi-perawi yang mana dia ada nisbah yang pelbagai.
Contohnya perawi ni daripada Mekah. Kemudian orang nisbahkan dia juga kepada Khadram, Al-Khadrami. So perawi ni daripada mana sebenarnya? Daripada Mekah ke daripada Khadram? Oh, lain. Satu daripada Mekah, seorang daripada bawah. Jadi kita biasa dengar perawi-perawi ni saling berpindah randah. Jadi berpindah randah ni kadang-kadang dia mula-mula duduk ke Mekah, lepas tu dipindah ke Baghdad, kemudian dipindah ke tempat lain. Jadi dalam nisbah biasanya kadang-kadang dia akan gabungkan. Oh, Al-Makki, Al-Baghdadi, thumma, dia pun contoh, thumma Al-Madani. Kemudian dipindah ke Madani. Maksudnya kita tahu dia ni, maksudnya biasanya nisbah yang pertama ni merujuk kepada kampung kelahiran dia. Tetapi not necessary dia duduk kat situ. Dia kemungkinan dia berpindah randah. Kan? Dia boleh jadi Al-Baghdadi. Kita tahu mungkin kelahiran dia di bumi Baghdad. Tapi dia tak stay kat situ. Dia duduk dekat Mekah ke, atau dia duduk dekat Syam ke. Jadi dia nisbahkan juga kepada bumi Syam, umpamanya Asy-Syami. Itu antara kesenian perawi yang agak menarik sebenarnya untuk kita tahu, supaya ulama dulu dia tahu benda-benda ni. Sebab dia tahu perjalanan hidup para perawi. Setiap satu tu dia tahu. So dia boleh imagine every single kisah perawi ni. Dia boleh bayangkan tentang macam mana perjalanan hidup perawi ni. That's why semua ada dalam kepala dia. Bila dia dengar tentang satu hadis ni, kata, sejak bila perawi ni bertemu dengan perawi yang kamu nukilkan kata ni guru dia ni? Perawi ni hidup dekat sana. Dia tak pernah pergi dekat Azerbaijan. Kenapa? Macam mana kamu kata dia dengar daripada perawi nama daripada Azerbaijan? Sedangkan perawi ni tak pernah pergi ke Azerbaijan. Dia orang boleh sampai ke tahap tu. Dia tahu. Jadi ini satu fun, tapi kita tahu benda ni boleh kata zaman sekarang ni dah almost impossible untuk kita nak tahu dan mahir dalam semua ini. Tetapi ini kita kata subhanallah, keajaiban ilmu-ilmu para salaf ni begitu luas sampai kita pun tak tahu otak apa dia pakai ni kan. Komputer pun tak ada, tapi itulah dia punya hadis dia. Dia punya semua tu ada dalam kepala masing-masing. Dan saya boleh katakan itu sebab antara puncanya adalah kerana pengalaman hidup. Jadi bila mereka belajar tu, mereka melihat negara orang, dia orang belajar secara visual. Jadi dia orang boleh serap tu lebih clear. Sebab dia ingat, okey, tentang perawi ni aku tahu dia ni dulu di Baghdad, di situ tempat aku pernah berada juga, di situ aku pergi juga. Sebab ulama hadis dulu dia mengembara macam-macam tempat-tempat ni. Biasalah kalau dia pergi negara-negara dekat Syam, dekat belah Saudi Hijaz sekarang, dekat belah Andalus sana, dia akan pergi. So setiap tempat tu dia dah boleh macam familiar. Dan dia pergi tu bukan duduk kejap-kejap bertahun-tahun. Jadi dia dah tahu dah, dia dah sedut dah semua intipati daripada setiap satu negeri yang dia pernah lalu, dia pernah datang. Berbeza, kita hari ini hanya belajar di atas kertas. So bila kita belajar atas kertas, kita nak cuba nak menghayati, cuba nak membayangkan, dia jadi susah sikit. Sebab kita hanya nampak ejaan, kita hanya nampak kertas. Tapi dia orang nampak in person, dia nampak fulan, dia nampak orang ni, dia nampak keadaan ni. So bila kita dapat pengalaman itulah yang akan membuatkan kita ingat lebih lama. That's why kita kadang-kadang cerita-cerita yang kita lalui zaman-zaman kita kecil dulu pun kita boleh ingat lagi. Kita boleh sampaikan lagi. Sebab kita nampak, kita lalui benda tu. So apa yang kita lalui sebenarnya akan lebih terpahat dalam kepala kita daripada apa yang sekadar kita baca dan kita dengar semata-mata. Baik, kemudian kita pergi kepada bab yang baru, iaitu bab al-alqab. Bab Al-Qab. Al-Qab ni apa maksud dia? Al-Qab ni gelaran. Gelaran. Dia lain daripada kunyah. Kunyah tu nama panggilan. Nama panggilan macam Ummu Salamah, Ibnu Umar, Abu Fulan. Yang itu kunyah. Tetapi laqab ni dia lain. Dia nama panggilan. Dia ni dipanggil sebagai ikan. Dia ni dipanggil sebagai pengacau. Ada? Daripada kalangan perawi, dia nama yang famous dia pengacau. Tapi well known dengan nama tu, padahal dia ulama hadis yang hebat. Tapi lama-lama melekat nama pengacau tu pada diri dia. Gundar, sekejap lagi kita akan lalu nama perawi tu. Okey. Kata dia kat sini yang pertama sekali al-alqab. Bait 795. Wa'na bil alqabi lima taqaddama wa sababil wad'i wa ulif fihima. Okey, dia kata ambil perhatian
orang-orang yang nak belajar hadis semua dengan perbahasan yang berkaitan dengan alqab, dengan berdasarkan kepada apa yang kita dah sebutkan tadi, penting supaya kita tak confuse ataupun kita tak salah teka orang, kita tak salah ingat yang seorang tu ramai, ataupun kita tertukar, dia ni sebenarnya nama dia begini ke, nama dia sebenarnya macam ni. Kita pun dah mula confuse kat situ. So dia kata ambil perhatian. Sebagai contoh saya beritahu is perawi nama dia Abbad bin Abi Saleh. Abbad bin Abi Saleh, dan juga ada perawi nama Abdullah ibn Abi Saleh. Kat sini kita rasa what's the problem? Sebab Abdullah bin Abi Saleh ni lain, Abdullah lain daripada Abbad. Memang Abdullah bin Abi Saleh ni dia lain daripada Abbad bin Abi Saleh. Abdullah bin Abi Saleh ni adalah saudara kepada perawi yang famous nama dia Suhail bin Abi Saleh. Yang mana gelaran kepada Abdullah ni orang panggil dia sebagai Abbad. Sebab Abbad ni maksud dia adalah orang yang banyak ataupun rajin beribadah. Jadi dia digelar sebagai Abbad. Dan dia famous dengan nama Abbad. Walaupun nama sebenarnya Abdullah. Jadi orang akan ingat Abbad bin Abi Saleh yang ni sama dengan perawi lain yang memang nama dia Abbad bin Abi Saleh. Benda ni dah berlaku dalam ilmu hadis, tapi ulama hadis dibincangkan ada agak panjang juga tentang perawi ni, yang mereka akhirnya membezakan perawi yang bernama Abbad bin Abi Saleh dan perawi yang dikenali sebagai Abbad bin Abi Saleh. So nama sama, tetapi dia adalah perawi yang berlainan. Alright, kat sini dia sebut lagi, misal kita kata antara perawi ataupun antara ulama yang mengarang tentang bab al-qab, sampai ke tahap bab gelaran ni, ada penulisan khas yang mana kita akan rujuk bila mana kita nak kaji tentang perawi hadis. So nampak bila kita nak kaji tentang hadis, dia bukan sesimpel orang ingat nampak macam sahih, daif begitu saja. Tetapi kita nak tahu sahih, kita nak tahu daif, kita kena kenal identiti perawi. Bila kita nak kenal dengan identiti perawi, dia akan melibatkan banyak aspek. Mungkin kita akan kaji tentang nama dia, sebab kita nak identify siapa perawi itu. Takut tersalah identify, tersalah orang, salah hukumannya. Kita nak tahu, mungkin kita nak kena cari yang berkaitan dengan gelaran dia. Mungkin kita nak cari yang berkaitan dengan nama ataupun kunyah dia. Mungkin kita nak cari berkaitan dengan guru ataupun anak murid, macam-macam aspek. Yang itu semua ni akan memakan a bit masa. Jadi ulama mengarang banyak kitab-kitab berkaitan dengan al-qab, yang mana antara penulis yang pertama sekali yang menulis tentang, mengkhususkan tentang al-qab ini, iaitu Abu Bakar Asy-Syirazi, yang kemudiannya kitab ini telah diringkaskan oleh Ibnu Tahir. Kemudian datang Abul Walid Al-Fardi, seorang muhaddis daripada bumi Andalus. Dia pun mengarang berkaitan dengan Kitabul Al-Qab. Dan kemudiannya Ibnul Jauzi mengarang kitab Kashfun Niqab, antara kitab yang agak luas berkaitan dengan perbahasan Al-Qab ataupun gelaran para perawi. Kemudian Ibnu Hajar, dia ada tulis kitab Nuzhatul Albab, yang juga berkaitan dengan Al-Qab. Dihimpunkan apa yang ulama-ulama sebelum ni tulis dan ditambah lagi. Kemudian Al-Hafidh As-Sakhawi, anak murid Ibnu Hajar pun dia ada buat, dia tambah-tambah lagi. Dan juga Al-Imam ataupun Al-Hafidh Suyuti, penulis ini sendiri yang menulis kitab Kashfun Niqab tentang pengetahuan berkaitan dengan Al-Qab. Okey. Wasababil wad'i wa ullif fihima. Okey, kat sini dia cerita is, kadang-kadang dalam babul al-qab ni, di gelaran ni, ada yang kita tahu sebab dia dan ada yang kita tak tahu sebab kenapa dia digelar begitu. Ada yang ada rekod, ada yang tak ada rekod. Kalau ada rekod tu, senanglah kita tahu kenapa dia dipanggil sekian. Kenapa, ada yang kata okey, sebab ni, sebab ni dia digelar sebagai sekian. Okey, so faham. Contoh kat sini dia bawa ka'arimin wa qaisarin wa gundari. Arim, perawi ni orang panggil dia arim, kasairil arim.
Arim. Arim ni maksudnya musnah, fasad. Oh, apa orang panggil dia hancur? Musnah ataupun hancur kan? Kenapa orang panggil dia hancur ataupun musnah? Itu antara sebab dia. Tapi yang ni tak diketahui. Dia perawi yang digelar sebagai arim Muhammad bin Fadl As-Sadusi. Alright. Kemudian dia kata Qaisar. Qaisar ni nama perawi dia Hashim Al-Laythi, guru kepada Imam Ahmad. Dipanggil sebagai Qaisar. Qaisar ni panggilan Arab ni macam Caesar lah. Caesar. Panggilan Raja Rom Raja Rom kan. Dia panggil sebagai Caesar kan. Okay. Kemudian dia kata Waghun dari Lisattatin Muhammad bin Ja'fari. Perawi yang dipanggil sebagai Gundar. Gundar ni tadi yang saya kata ni adalah gelaran ataupun panggilan yang bermaksud pengacau. Gundar, pengacau. Kat sini dia kata ada 6 orang yang dipanggil sebagai Gundar dan nama mereka ke-6 ni semua sama, Muhammad bin Ja'far. Tetapi masing-masing dipanggil Gundar ada kisah masing-masing. Yang itu yang aneh tu. Maksudnya nama perawi sama, Muhammad bin Ja'far. Gelaran pun sama, orang panggil Gundar, maksudnya pengacau. Itu a bit unik lah. Sebab ada lagi perawi lain yang dipanggil sebagai Gundar, tetapi 6 ini yang mempunyai nama yang sama. Yang pertama, Abu Abdillah Al-Basri. Abu Abdillah Al-Basri, kawan kepada Syu'bah bin Al-Hajjaj dan Syekh kepada Bundar yang meninggal tahun 194 Hijrah. Orang dulu, dia ada kisah dia kenapa dia dipanggil sebagai macam pengacau ni, dan orang-orang Hijaz ni dipanggil orang-orang yang pengacau ni sebagai Gundar. Itu dia punya cara dia orang panggil lah. Perawi yang kedua Muhammad bin Ja'far juga yang dipanggil sebagai Gundar adalah Abul Husain Ar-Razi. Muhammad bin Ja'far Abul Husain Ar-Razi. Ini perawi yang lain daripada yang tadi. Yang ini adalah anak murid kepada Abu Hatim Ar-Razi. Seorang muhaddis tu kan. Perawi yang ketiga Abu Bakar Al-Baghdadi. Nama pun sama, Muhammad bin Ja'far Abu Bakar Al-Baghdadi, juga dipanggil sebagai Gundar. Yang ini adalah guru kepada Al-Imam Abu Nuaim dan juga Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Yang keempat ada perawi nama dia Abu Tayyib Al-Baghdadi. Nama pun sama, Muhammad bin Ja'far. Yang ini adalah guru kepada Al-Hafidh ataupun Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah. Dan kemudian ada lagi perawi yang nama yang sama juga, yang digelar sebagai, dipanggil juga Abu Bakar Al-Qadhi Al-Baghdadi juga, dan juga Abu Bakar An-Najjar. Mereka ini adalah perawi-perawi yang berkongsi nama dan juga gelaran yang sama, Gundar. So sebahagian diketahui kenapa dipanggil Gundar, sebahagian lagi tak diceritakan kenapa dia dikenali sebagai Gundar. Interesting juga kemudian dia kata, contohnya perawi yang bernama Waddali Wadda'ifi Sayyidani wa Yunus Al-Qawi Dhuliyani. Ada juga perawi yang digelar sebagai si sesat atau penyesat. Dal ni orang yang sesat. Dia ni sesat. Siapa yang rela dia dipanggil sebagai sesat? Itu ni Abu Muaz yang mana? Abu Muaz yang sesat. Sesat tu. Ataupun perawi itu dikenali sebagai dhaif. Yang lemah. Orang memang panggil dia dhaif. Yang lemah. Siapa yang nak dipanggil sebagai lemah? So kalau kita cari punca kenapa dia orang ni digelar dengan gelaran ni, dia macam nothing to do dengan dia kata, sebab tu dia kata waddali wadda'ifi sayyidani. Perawi yang digelar sebagai sesat dan lemah ni sayyidan. Dua-dua ni adalah perawi yang hebat, tetapi gelarannya buruk. Itu yang malang sekali itulah. Orangnya hebat tetapi gelaran ni agak buruk sikit. Dal ni contohnya dia adalah perawi yang nama Muawiyah bin Abdul Karim. Muawiyah bin Abdul Karim Ad-Dal. Muawiyah bin Karim yang sesat. Kenapa dipanggil sesat? Sebab dia dulu pernah merantau pergi ke Mekah, kemudian dia tersesat jalan
kemudian dia dikatakan mati di tengah jalan ketika dia sedang tersesat dan orang tak temui dia dah. So orang panggil dia Abdul Karim Muawiyah Abdal, Muawiyah yang sesat. Dia bukan penyesat yang kita kata sesat agama ke apa, sesat akidah kan, tidak. Tapi bunyinya macam tu lah. Sebab tu kita, tak ada siapa daripada kita yang nak mengaku dia sesat. Sebab dia tak macam bunyi sesat jalan, dia macam bunyi sesat akidah sikit. Ad-Da'if, perawi yang lemah. Kenapa dia digelar sebagai perawi yang da'if? Perawi ni dia adalah antaranya nama dia Abdullah bin Muhammad Ad-Da'if. Perawi ni hebat, seorang yang mulia pada zaman dia. Tetapi orang panggil dia lemah. Bukan kerana hadis dia lemah. Orang sama ingat bila orang kata Abdullah yang mana? Oh, Abdullah Ad-Da'if. Oh, orang pun ingat, oh, Abdullah yang lemah hadis dia. Sedangkan bukan lemah hadis dia, tetapi dia dipanggil lemah kerana orang tengok tubuh badan dia lemah lah. Mungkin keadaan dia agak lemah, dia kurang sihat ke, ataupun watak dia tu macam orang yang lembik, lemah. So orang panggil dia Ad-Da'if. Bukan kerana martabat ataupun status hadis dia. So sebab tu kita penting juga nak tahu gelaran ni, supaya taklah kita hukum dia. Taklah nanti tiba-tiba kita baca dalam kitab hadis, kita lalu dekat sanad hadis, perawi tu, oh, an Muawiyah Ad-Dal. Oh, Muawiyah sesat. Terus kita kata, oh hadal hadis munkarun jiddan. Tiba-tiba kita kata hadis ni memang mungkar. Sebab apa? Sebab ada perawi yang sesat. Itu salah faham. Padahal perawi itu thiqah, perawi itu yang sangat terpercaya. Tiba-tiba kita lalu, oh, perawi an Abdullah bin Muhammad Ad-Da'if. Kita pun terus hukum hadis dia da'if. Sebab perawi ni da'if. Sedangkan dia perawi itu thiqah, hebat. Tetapi gelaran dia dipanggil sebagai si lemah. Ini pun dia buat contohnya wayu nusal qawi iduliyani. Yang ini ditunjuk antara lagi perbahasan yang quite interesting, dimasukkan nama-nama perawi yang diberi gelaran yang berlawanan dengan keadaan sebenar. Contohnya dia kata, dia bawa contoh dua nama perawi yang nama Yunus. Satu Yunus dipanggil sebagai Yunus Al-Kadhub, dan satu lagi Yunus dikenali sebagai Yunus As-Saduq. Apa maksud dia? Seorang perawi ni, nama panggilan dia si penipu, Kadhub, penipu. Seorang perawi lagi dipanggil sebagai Saduq. Saduq ni orang yang jujur. Tetapi keadaan yang sebenarnya berlainan sama sekali. Kerana Yunus yang pendusta itu, itulah perawi Yunus yang bagus. Yunus yang Saduq itu, itulah Yunus yang tak bagus. Yunus yang si jujur tu, itulah yang tak bagus. Sebab Yunus yang Kadhub, yang dipanggil sebagai penipu ni adalah perawi yang thiqah, mutqin. Maksudnya perawi yang sangat hebat. Dia terpercaya lagi teliti orangnya. Orang yang hidup di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kenapa dia sebagai pendusta? Sebab dia dah terlampau power. Maksudnya orang impress sangat dengan dia. Orang panggil dia menipu ni. Penipu. So orang panggil penipu. Macam sebab dia power sangat. Saya bagi contoh, dalam hadis ada perawi yang dipanggil sebagai syaitan. Kenapa syaitan? Dia orang panggil dia sebagai syaitan. Sebab dia ni macam gila terror. Macam mana dia boleh hafal ni, macam mana dia boleh ingat ni, macam mana dia boleh tahu. Orang macam nak gurau. Syaitan dia ni. Orang Arab dulu kan. Syaitan. Maksudnya syaitan tu bukan dia nak kata dia ni keji. Dia nak kata mantap, macam kita kata memang hantu gila dia ni. Contoh macam tu lah. Sebab dia ni macam terror. Dia ni gila lah. Lepas tu ada orang rekod, tulis fulan dikatakan gila. Tapi dia tak faham gila yang kita kata dalam istilah bahasa kita ni mantap tau. Macam gila tu bukan gila yang mereng tu. Macam itulah istilah dia. Dalam ni pun ada. So dia gelaran, dia jadi macam digelar berlawanan dengan sifat dia. Yunus As-Saduq ni pula, dia adalah Yunus ibn Muhammad. Ibn Muhammad daripada kalangan sigar atba'u tabi'in. Dia daripada kalangan sigar tabi'in. Tabi'in yang kecil. Dia digelar sebagai Yunus yang jujur. Sedangkan dia adalah kadzab.
Dia adalah perawi yang penipu sebenarnya. Jadi jangan confuse. So sebab tu kita penting untuk nak tahu juga tentang ini. Dan biasanya bab-bab macam ni hanya kita kata orang-orang yang ulama-ulama hadis yang memang very experienced dalam bidang-bidang periwayatan ni dinotis. Kalau tak, siapa nak tahu dalam puluhan ribu nama-nama perawi tu kita nak tahu everything kan. Itu very hard. Tapi itu kita nak tahu penting supaya nanti kita tak tersalah hukum perawi ataupun kita tak tersalah hukum hadis. Kita nampak perawi Yunus Al-Kadhub, kita tulis hukumkan hadis ni sebagai palsu ataupun hadis ni sebagai mungkar. Sedangkan tersalah, kita salah faham. Bukannya penipu di sini maksud dia adalah penipu dalam hadis, tetapi ini penipu yang power. Ataupun kita kata perawi Yunus As-Saduq, kita terus kata hadis dia hasan, hadis dia sahih sebabkan dia perawi yang saduq, yang jujur, tapi sebenarnya dia adalah penipu. So kita kena faham. So di sana ada kes-kes yang akan membezakan daripada general rule dalam perbahasan hadis ini. Okey. Faedahnya adalah kata Al-Imamul Hakim rahimahullah, orang yang pertama sekali diberi gelaran di dalam Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kerana siapa tahu gelaran Abu Bakar As-Siddiq? As-Siddiq tu betul lah, tu gelaran dia lah. Tapi dia ada lagi satu gelaran. As-Siddiq ni kita tahu sebab dia membenarkan. Dia membenarkan, dia orang yang paling membenarkan Nabi lah. Apa saja Nabi cakap dia kata yes, 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 yes. Sampai yang paling famous bila dia membenarkan kisah Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada Nabi SAW di saat orang kafir Quraisy Mekah mendustakan baginda. Abu Bakar kata kalau itu yang Nabi kata, yang tu aku percaya. So dia digelar sebagai As-Siddiq, mereka yang selalu membenarkan, mempercayai. Tapi pada masa yang sama Abu Bakar As-Siddiq dia juga digelar panggilan ni dengan nama Atiq. Atiq ni ada dua reason. Satu, kerana ada yang kata li'ataqati wajhihi. Maksudnya ataqah kat sini bermaksud wajahnya yang handsome, Abu Bakar. So jangan imagine Abu Bakar ni tak handsome sebenarnya dia handsome. So itu Abu Bakar As-Siddiq. Atau ada juga yang kata dia digelar sebagai Atiq kerana dia Atiqullahu minan nar. Dia adalah orang yang macam insya-Allah dia dijamin masuk syurga sampai dianggap macam dibebaskan, bebas daripada api neraka. Ataupun kerana Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang suka membebaskan para-para hamba. Antara kisahnya adalah dia membebaskan Bilal ibn Rabah ketika diseksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Itu antara dia kata gelaran yang pertama sekali diberikan di dalam Islam. So laqab ataupun gelaran ini bolehlah secara umum untuk kita panggil pada seseorang dengan syarat orang itu redha ataupun orang tu okey dengan gelaran tu. Kalau tidak, jangan sesekali kita memberikan gelaran yang tidak baik. Dalam surah Al-Hujurat pun Allah ada sebut wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling gelar-menggelar dengan panggilan-panggilan yang orang tu tak suka. Kadang-kadang panggilan tu macam bagi pandangan kita taklah buruk. Tetapi kalau orang tu tak suka dengan panggilan tu pun kita elakkan. Ada kala panggilan tu macam a bit buruk tetapi orang tu suka ataupun orang tu redha. Jadi tak ada masalah kat situ untuk kita memberi ataupun memberikan gelaran tersebut as long benda tu dah sinonim dan orang tu boleh terima lah. Dan kalau orang tu tak terima, jangan sesekali kita bagi gelaran yang tak elok. Sebenci mana pun kita pada orang itu. Baik, kemudian insya-Allah dia ada satu benda is sometimes seorang ni ada orang dia disuka. Sebab apa? Dia rasa satu itu panggilan guru dia yang unik pada diri dia. Sama orang dia rasa macam itu menandakan macam dia lain sikit lah daripada lain. Sebagai contoh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib dia dipanggil sebagai Abu Turab, bapa tanah ataupun si tanah kan. Kenapa dia dipanggil sebagai tanah? Sebab kisah dia dengan ada masa kisah dengan Fatimah kan, isteri dia ada gaduh-gaduh sikit, masa dia baring dekat masjid sampai
berdebu lah dia punya badan dia. Jadi Nabi pun tengok, tahu Ali tengah sedih masa tu, dia pun, qum ya Abat Turab, bangun orang yang macam bergelumang dengan tanah ni, si tanah bangun. So Ali dia kata walaupun Nabi panggil dia Abu Turab, masuk dia kerana itu, dia kata sejak itu gelaran panggilan yang paling aku suka adalah panggilan tu. Orang panggil dia Abu Turab, walaupun sepatutnya dia dipanggil dengan Abul Hasan lah, sebab mengambil kira anak dia. Tapi dia suka panggilan Abu Turab kerana dia rasakan itu adalah panggilan daripada insan yang istimewa di hati dia kepada diri dia. So kita, kadang-kadang ada orang tak suka, kadang-kadang ada orang okey. So kadang-kadang dia melihat kepada uruf lah, ataupun melihat kepada suasana masyarakat ataupun dia itu sendiri. Sometimes dia okey je. Sometimes orang tak nak kan. Dia bila orang panggil dia macam tu, dia dah buat muka sikit. Itu janganlah, kita tahulah dia tak suka sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada minggu yang akan datang. Dan jangan lupa balik awal malam ni, kerana sebentar lagi kita akan PKP. Kalau tak ada lakab dia, ditulis Yunus sahaja. Contoh kan, ditulis Yunus sahaja, maksudnya kita kena cari daripada bab lain. Maksudnya kita kena identify perawi-perawi yang kat sini kita kata macam mubham, ataupun perawi-perawi yang tak disebut nasab dia. Dia hanya panggil sebagai Muhammad. Muhammad yang mana? Yunus. Yunus yang mana? So kita nak kena cari another style. Kita nak kena cari, contohnya tengok nama guru dia siapa kat sini. Kemudian kalau kita tahu nama guru dia, kita tengok nama anak murid dia pula. So kita kena cari biografi perawi-perawi yang dia ada dalam rekod dia, guru yang sama, murid yang sama dalam sanad tu. Dan kita kena pastikan juga adakah itu adalah dia ataupun tak. Sebab kadang-kadang perawi yang share nama yang sama, dia berkongsi dengan nama guru yang sama, dia berkongsi dengan nama anak murid yang sama. Yang itu akan menambah confuse. So dalam bab tu ada benda-benda yang ada dawabit dia. Itu yang kita kena baca kitab-kitab ilal. Yang mana sama ulama' dia dah bagi tahu dah. Kalau perawi yang nama dia fulan, dia riwayat daripada fulan, maka ni adalah Muhammad bin fulan. Kalau ini daripada riwayat daripada sekian, ini adalah Muhammad bin fulan. Ini selalu berlaku pada perawi yang dipanggil sebagai Sufyan. Sebab dua Sufyan yang famous adalah Sufyan bin Uyainah dan Sufyan al-Thawri. Yang mana kedua-dua ni banyak berkongsi guru yang sama dan juga berkongsi anak murid yang sama, dan juga kedua-dua ni adalah ulama hadis yang hebat. Ibnu Uyainah ni cumanya dia meninggal lewat sikit pada tahun 197. Sufyan al-Thawri meninggal awal sikit tahun 160 atau 61. Jadi orang bila dalam sanad selalu hanya sebut Sufyan daripada Sufyan. So sama orang confused, Sufyan yang mana sebenarnya? Sebab kita pun tak tahu Sufyan yang mana. So yang ini ada kaedah yang telah disebut oleh ulama'. Kita nak kenal mana perawi yang ambil daripada Sufyan bin Uyainah, siapa yang ambil daripada Sufyan al-Thawri. Yang tu kena baca kitab-kitab ilal yang lebih mendalam bahasannya. Itu dipanggil sebagai kunyah juga. Ada kunyah-kunyah perawi yang anak kepada bapa fulan. Dia Ibnu Abi Fulan. Ibn Abi Fulan. Dia dipanggil sebagai anak, tetapi pada masa sama dia ada gelaran panggilan bapa kepada sekian. Itu pun ada juga. Itu dipanggil sebagai kunyah lah. Itu masuk bab kunyah. Nama sebenar nama lain lah. Nama sebenar nama lain. Dan itu kena careful sebab sometimes sebab dia tak sebut nama sebenar dia, dan bapa dia pun kat situ tak berapa jelas kat situ nama sebenar dia. Sebab mungkin bapa dia itulah yang dipanggil sebagai Abul Fulan, dikenali sebagai Abi Fulan. Jadi dia dikenali sebagai anak kepada Abi Fulan.
Jadi kita kena cari nama bapa dia yang gelaran yang sama dengan tu. Dan kita kena tahu juga dalam rekod dia ada anak yang sama dengan nama bapa dia. So baru kita identify, tengok zaman di hidup tu semua, barulah kita kata ada kemungkinan dia adalah perawi yang dimaksudkan. Wallah, ni bab yang sebenarnya bab yang a bit kompleks kalau kita nak tahu, dan insya-Allah dalam bab perbahasan yang akan datang yang berkaitan dengan al-mu'talif wal mukhtalif ni, kita tak akan sentuh semua contoh-contoh yang diberi sebab nanti semua akan dengar nama-nama yang membening-beningkan, tapi kita akan sentuh tentang overall apa rumusan yang nak disampaikan dalam perbahasan al-mu'talif wal mukhtalif, sebab bab ni lebih pening dan mungkin kita akan lebih macam benda lah nama-nama ni kan, sebab dia nama yang macam nak dekat serupa tapi tak serupa. Dia punya maksud dia. Okey, insya-Allah jazakumullahu khairan kathiran. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah moga Allah pelihara kita semua, beri kesihatan yang baik, dan selamat bercuti di kawasan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.